Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah tuan-tuan, kita mulakan majlis ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan. Dan insya-Allah pada hari ini kita sama-sama akan berkenalan dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ini adalah merupakan insan-insan pilihan, dipilih oleh Allah, hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi, menjadi penolong bagi Nabi, yang berjuang bersama Nabi, melihat Nabi dan sebagainya. Mereka, para sahabat ini merupakan insan-insan yang istimewa. Salah seorang sahabat yang kita nak baca hari ini ialah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Namanya apa? Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Beliau ini dari kalangan Khazraj dan dipanggil Al-Badri kerana mengikuti peperangan Badar. Beliau merupakan seorang penyair yang hebat. Penyair yang hebat. Beliau juga mempunyai kelebihan, diberi kata-kata lisan yang boleh mempengaruhi orang. Dan beliau juga seorang yang mahir berkuda dan menjadi kebanggaan golongan Khazraj bila nak berperang. Makna hebat belaka dia. Dari segi syair pun hebat, dari segi lisan pun hebat, dari segi ketenteraan pun dia hebat. Beliau ini, Abdullah bin Rawahah ini, pakcik kepada Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini salah seorang pencatat wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Salah seorang pencatat wahyu Nabi dari kalangan Ansar namanya Nu'man bin Bashir. Baik, kita tengok. Abdullah bin Rawahah ini hidup dalam kalangan penduduk Madinah yang pandai menulis dan pandai membaca. Sedangkan ketika itu tak ramai yang boleh membaca dan menulis. Tapi Abdullah bin Rawahah ini pandai membaca dan pandai menulis. Akhirnya menjadi seorang penyair yang hebat, yang hebat. Dan tadi saya kata, kaum dia, Khazraj ini, kalau nak berperang dengan Aus, maka salah seorang pemimpin yang dia cari-cari, pemuda yang dicari-cari ialah Abdullah bin Rawahah bagi golongan Khazraj. Tetapi peperangan yang berlaku antara Aus Khazraj ini berpuluh-puluh tahun berlaku. Bunuh antara satu sama lain. Tapi bila datang Islam,
Akhirnya dua golongan yang bermusuhan bertahun-tahun itu akhirnya dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Aus dan Khazraj ini bila dipersaudarakan, mereka merasai nikmat persaudaraan itu amat besar. Dulu bergaduh bertahun-tahun, berpuluh tahun, berbunuh antara satu sama lain, akhirnya dipersaudarakan atas dasar Islam. Maka mereka merasakan nikmat itu merupakan nikmat yang cukup besar. Kerana sebelum ini, mereka ini, Aus Khazraj ini Arab. Di kalangan penduduk Madinah ini ada golongan Yahudi. Antara golongan Yahudi yang terkenal Bani Qainuqa, Bani Nazir dan juga Bani Quraizah. Tiga golongan Yahudi ini, Aus menjadi sekutu bagi salah satu daripada tiga golongan Yahudi. Maknanya Aus ini bila nak berperang dengan Khazraj, Aus ini ada sekutu dari kalangan Yahudi. Khazraj ini pun ada sekutu dari kalangan Yahudi. Bila berperang, Arab dengan Arab ni berperang, Yahudi seronok. Sedangkan dua-dua tempat tu ada Yahudi. Arab dengan Arab perang bunuh-membunuh, tapi ekonomi dikuasai oleh golongan Yahudi. Tapi kalau orang Yahudi yang kena tawan, orang Yahudi daripada puak satu lagi akan membela ataupun akan beri balik tawanan tu dengan percuma kadang-kadang. Tapi kalau Arab yang kena tawan, Arab dengan Arab ni bergaduh macam-macam. Ini hinanya keadaan Arab ketika itu. Maka bila datang Islam ini tuan-tuan, Islam dapat mendidik hati sehingga dua golongan yang bermusuhan itu akhirnya menjadi bersaudara. Sedangkan sebelum tu tak dapat nak mempersaudarakan Aus Khazraj ini. Mengajar kepada kita tuan-tuan, kalau kita nak umat Islam ini bersaudara, bersatu padu, mesti atas asas Islam. Tak mungkin satu bangsa itu dapat bersatu dengan dasar kebendaan, tak mungkin. Mesti atas asas Islam untuk mencari keredaan Allah. Bukan bersaudara atas dasar nak mencari habuan dunia, tak mungkin. Satu Aus dan Khazraj ini dapat dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat Islam. Baik, habis. Apabila orang Ansar ini pergi ke Madinah mengerjakan haji, cara jahiliah ni, maka mereka mengambil peluang untuk mendengar daripada Nabi tentang diutusnya sebagai Rasul. Akhirnya golongan Madinah ni menganut Islam. Tak ramai. Saya ingat belah-belah seorang Bila nak balik ke Madinah, orang Madinah kata, "Ya Rasulullah, kamu utuslah seorang wakil untuk mengajar kami tentang Al-Quran ini, tentang Islam ini." Maka Nabi SAW memilih Mus'ab bin Umair, seorang pemuda, sebagai naqib yang pertama untuk menyebarkan Islam di Madinah. Mus'ab bin Umair ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang pandai menggunakan lisan dia dan pandai untuk menarik perhatian orang terhadap Islam. Akhirnya boleh dikatakan setiap rumah di Madinah itu pernah mendengar tentang Islam ini. Maka masuklah Islam beberapa pemimpin-pemimpin yang hebat. Pada tahun seterusnya, mereka pergi lagi nak mengerjakan haji. Yang orang Arab yang biasa ni pergi haji untuk cara jahiliah lah. Termasuk dalam rombongan itu Abdullah bin Rawaha. Sebab Abdullah bin Rawaha telah dengar tentang kebaikan Islam ini daripada Mus'ab bin Umair. Maka bila pergi ke Mekah, akhirnya Abdullah bin Rawaha ini mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan Nabi lantik Abdullah bin Rawaha ini sebagai salah seorang daripada 12 orang naqib. Tuan-tuan baca sirah nanti adalah benda-benda ni. Salah seorang daripada 12 orang naqib yang menjadi pemimpin di Madinah ini ialah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ni bila masuk Islam, dia merasakan Islam itu suatu nikmat. Islam itu suatu nikmat. Bukan sekadar Islam itu dianuti untuk diamalkan bagi diri dia, bukan. Para sahabat ini mempunyai pahaman bahawa Islam ini kita anuti, kita amal, kita kena pertahankan, kita kena perjuangkan. Ini kelebihan para sahabat. Bukan Islam itu dianuti untuk diamalkan untuk kehidupan individu, bukan. Bukan sekadar itu. Tapi Islam dianuti untuk diamalkan dan dipertahankan dan diperjuangkan. Pasal itu di dalam Aqabatus Tsaniyah, perjanjian Aqabah yang kedua, bila nak masuk Islam, Nabi tak berpada dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Bahkan mereka mesti berbai'ah. Antaranya janji setia yang dibuat oleh para sahabat ketika itu, kata Nabi, sekiranya aku pergi ke negeri kamu, hendaklah kamu mempertahankan aku seperti mana kamu mempertahankan anak dan isteri kamu. Kamu setuju? Setuju. Barulah terima. Sebelum tu mengucap 2 kalimah syahadah aja. Nak cerita dah berubah marhalah Islam ini. Islam perlu diperjuangkan. Islam perlu dipertahankan. Nak mempertahankan Islam, mesti umatnya sanggup berkorban. Maka sahabat ini, Abdullah bin Rawaha ini, antara orang yang benar-benar meletakkan Islam pada tempat yang tinggi. Berjuang untuk meletakkan Islam di tempat yang tinggi. Baliklah sahabat ini ke Madinah. Tapi Abdullah bin Rawaha ini tidak merasa cukup hanya sekadar dia seorang je yang Islam. Tetapi Abdullah bin Rawaha ini berusaha untuk menarik orang lain kepada Islam. Kerana dia ini mempunyai lisan yang boleh mempengaruhi orang. Boleh mempengaruhi orang. Bila dah balik Madinah ini tuan-tuan, sahabat ini walaupun baru pertama kali jumpa Nabi, tapi hati mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan Nabi. Sahabat-sahabat ni menunggu-nunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggu. Bahkan orang Madinah yang tak pernah tengok Nabi, tapi dengar kebaikan Nabi, tak masuk Islam lagi, mereka pun menunggu-nunggu kedatangan orang yang bernama Muhammad itu. Itu hebatnya Nabi. Bila Nabi sampai ke Madinah, Abdullah bin Rawaha mengambil kesempatan itu untuk menjadi pembantu Nabi, penolong Nabi dan orang yang sentiasa berserta dengan Nabi. Pasal apa? Kerana Abdullah bin Rawaha ingin mengambil ilmu, ingin mengambil hidayah, akhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hiduplah Abdullah bin Rawaha dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan yang kedua yang ada pada sahabat. Dia mencari peluang untuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita macam mana nak dekat? Kita dekatlah dengan alim ulama, kita dekatlah dengan hadis Nabi, kita dekatlah dengan ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Abdullah bin Rawaha bila masuk Islam seperti mana saya sebut tadi, dia bukan berpada dengan dirinya sahaja. Bahkan dia berusaha supaya orang lain pun masuk Islam. Salah seorang sahabat dia, sahabat baik dia ketika jahiliah ialah Abu Darda radhiyallahu anhu. Tuan-tuan biasa dengar Abu Darda ini. Ketika mana Abdullah bin Rawaha masuk Islam, Abu Darda ni tak nak terima Islam. Dia tak terima Islam. Maka Abdullah bin Rawaha ni berusaha bersungguh-sungguh cari jalan supaya kawan baik dia ni boleh terima Islam. Itu semangat yang ada pada sahabat. Semangat nak tengok kawan dia pun terima Islam. Semangat nak tengok kawan dia pun beramal dengan Islam. Sahabat ni mempunyai semangat nak tengok kawan dia pun sama-sama berjuang untuk Islam ini. Itu sahabat. Dia cari jalan lah. Akhirnya
pada suatu hari ketika mana Abu Darda radhiyallahu an keluar berniaga, maka Abdullah bin Rawahah dan kawannya Muhammad bin Maslamah mengambil keputusan nak pergi ke tempat bilik penyembahan Abu Darda. Ketika Abu Darda pergi meniaga, dua orang ni, Muhammad bin Maslamah dan juga Abdullah bin Rawahah, masuk ke tempat patung peribadatan Abu Darda. Apa mereka buat? Mereka patahkan patung-patung tu. Kemudian Abu Darda pun balik. Bila dah balik sampai rumah, dia terasa nak pergi menyembah patung dia. Dia pergi tengok dalam bilik tu, dia tengok patung dia habis dah kena patah. Maka dia pun, Abu Darda ni pun kutip, kumpul patung yang dipecahkan tadi tu, potongan-potongan berhala tadi tu, sambil kutip. Abu Darda pun bercakap, celakalah kamu ni. Kenapalah kamu tidak mempertahankan diri kamu? Dia kata dengan berhala. Kenapa kamu tidak mempertahankan diri kamu? Tidakkah kamu mampu membela diri kamu? Sedangkan kami ni selalu minta tolong, minta bantuan daripada kamu. Kenapa kamu tak pertahankan diri kamu? Dia kata dengan patung tu. Maka isteri Abu Darda namanya digelar Ummu Darda. Apa kata dia? Isteri ni kata, Abeh ni saya tambah, tak ada lah tu. Andai katalah patung ini bermanfaat dan sanggup membela seseorang, pastilah dia mampu membela diri dia sendiri baru. Dia kata, andai kata patung itu bermanfaat dan mampu membela seseorang, dapat memberi kebaikan kepada seseorang, nescaya patung tu boleh membela diri dia. Tapi ternyata sekarang patung tu sendiri tak boleh bela diri dia. Nak bantu diri dia, nak mempertahankan diri dia pun tak boleh. Apatah lagi dia nak memberi bantuan kepada orang lain. Dah mula dah masuk hidayah. Maka kata Abu Darda radhiyallahu an, wahai isteri, siapkan air untuk saya mandi. Dia pun mandi, dah mandi dia keluar rumah menuju tempat Nabi SAW. Ketika itu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Darda sedang menuju ke tempat kita ya Rasulullah. Tapi Abdullah bin Rawahah dah beritahulah, dia buat ni. Tapi jangan tuan-tuan pula pergi patahkan patung-patung yang ada, jangan. Ini cerita. Maka Abdullah bin Darda ni datang nak jumpa kita ni ya Rasulullah. Aku rasa, kata Abdullah bin Rawahah, aku rasa dia datang nak mencari kita ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ja'al yuslima. Inna rabbi wa'adani bi Abi Darda an yuslima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Darda ni datang semata-mata untuk masuk Islam, kata Nabi. Kerana sesungguhnya Tuhanku telah menjanjikan kepada aku bahawa Abu Darda ini akan masuk Islam. Hebatnya Abu Darda ni. Abu Darda ni sahabat yang hebat. Sampai Nabi kata, Tuhanku telah menjanjikan kepada aku Abu Darda ini akan menerima Islam. Maka datanglah Abu Darda, akhirnya mengucap 2 kalimah syahadah, menjadi seorang Muslim. Dan Abu Darda merasai nikmat Islam itu merupakan nikmat yang paling besar dalam hidup dia. Dia merasakan Islam itu nikmat yang paling besar, sehingga kan setiap tempat yang menjadi tempat perkumpulan Abu Darda, kalau dia nak bercakap, nak apa, dia akan cerita kebaikan Abdullah bin Rawahah. Kerana dengan Abdullah bin Rawahah inilah aku kenal Islam ini. Dia merasakan suatu nikmat yang cukup besar. Dia sentiasa memuji Abdullah bin Rawahah
bila bercakap dengan orang, dia akan cerita kebaikan Abdullah bin Rawah, kerana dengan dialah aku kenal Islam. Dia menghargai nikmat ataupun kebaikan yang dibuat oleh Abdullah bin Rawah, kerana nikmat Islam itu nikmat yang cukup besar. Pasal tu kita, tuan-tuan, kita dulu tak kerti. Akhirnya kita belajar, kita dekat dengan ulama, kita diajar, akhirnya kita kenal Islam. Bila kita dah kenal Islam, kita dah pandai tentang Islam ni, jangan sekali-kali kita lupa kebaikan yang dibuat oleh para guru, terutama para ulama. Hari ini kita tengok ada orang bila dah pandai sikit, pandai konon-konon lah pandai, dah mula hina para ulama, hina orang-orang yang bijak pandai, yang mendidik dia. Ini adab yang kurang baik. Tapi orang yang punya akhlak ini, dia menghargai kebaikan yang dibuat oleh orang lain. Kalau orang yang buat kebaikan pada kita itu silap, ada buat kesilapan, kita tegurlah kesilapan tu. Jangan kita hina batang tubuh orang tu. Boleh? Sehingga kan dalam sebuah asar disebut bahawa Abu Darda sentiasa berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada kamu, ya Allah, daripada datangnya suatu hari aku lupa tentang kebaikan Abdullah bin Rawaha ini. Sampai macam tu Abu Darda ni berdoa. Jangan kau jadikan aku, ya Allah, orang yang lupa tentang kebaikan yang dibuat oleh Abdullah bin Rawaha. Kenapa? Kerana Abu Darda merasai Islam itu satu nikmat yang cukup besar. Bukan sebelum tu orang tak pernah bagi kebaikan pada dia. Ramai orang bagi kebaikan, tapi tak sama kebaikan seseorang itu kenal dengan Islam. Tak sama dengan kebaikan, nikmat orang yang tak beramal dengan Islam akhirnya kenal Islam dan beramal dengan Islam, tak sama. Sebab nikmat Islam ini nikmat yang besar. Begitulah keadaan hebatnya Abdullah bin Rawahah yang berusaha supaya orang lain pun menerima Islam, terutama orang yang dekat dengannya, kawan karib. Baik, habis. Kita tengok pula tentang ibadat Abdullah bin Rawahah. Ada 15 minit lagi. Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini, Abu Darda ni pernah meriwayatkan sebuah hadis. Disebut pada suatu masa bulan Ramadan. Kalau betul-betul tu bulan Ramadan lah ikut hadis tu. Bulan Ramadan kami bermusafir pada hari yang amat panas. Ketika musafir itu tak ada orang yang berpuasa ketika itu kerana teramat panas, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawahah ini orang yang hebat di dalam puasa dia. Puasa dia hebat. Saya cakap tadi apa? Dia pertahankan Islam dengan syair dia, dengan lisan dia, dengan tenaga dia dan sebagainya. Dalam masa yang sama, dia pun ibadatnya hebat. Dia puasa. Waktu panas-panas tu pun dia puasa. Orang lain tak puasa, kata Abu Darda ni. Selepas Abdullah bin Rawahah syahid, meninggal dunia syahid di dalam peperangan, maka isterinya dikahwini oleh seorang lelaki lah. Dah nikah, lelaki yang baru ni, suami yang baru ni pun beritahu janda Abdullah bin Rawahah, kamu nak tahu kenapa saya menikahi kamu? Kata suami baru ni, saya menikahi kamu ini kerana saya nak tanya kepada kamu, apakah amalan yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah ketika berada di rumah? Saya nak tahu apa amalan yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah ketika berada di rumah. Mesti ada amalan, pasal tak mungkin seseorang itu boleh beristiqamah, tak mungkin seseorang itu mampu istiqamah, berjuang dengan Islam, mempertahankan Islam, sanggup bersusah payah dengan Islam. Tak mungkin seseorang itu sanggup melakukan demikian, melainkan dia ada amalan-amalan dia yang tersendiri untuk menguatkan jiwa dia. Kalau tak ada amalan ni, tak mungkin orang mampu bertahan. Tapi kalau seseorang tu mampu bertahan susah payah bersama Islam, maka pasti ada kebaikan yang dia buat yang Allah beri
kemuliaan kepada seseorang itu untuk memperjuangkan Islam, beramal dengan Islam. Maka kata isteri ini, Abu Darda ini, yang saya lihat amalan dia, setiap kali dia nak keluar daripada rumah, dia akan sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat. Dan setiap kali dia masuk ke dalam rumah, dia akan sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat. Dan aku tak pernah tengok Abu Darda meninggalkan amalan tersebut. Kata isteri ini, Abu Darda, Abdullah bin Rawaha ini. Makna Abdullah bin Rawaha ini, antara amalan dia ialah nak keluar rumah dia sembahyang 2 rakaat, bila masuk ke rumah pun dia sembahyang 2 rakaat. Kata isteri ini, saya tak pernah lihat Abdullah bin Rawaha meninggalkan amalan tersebut. Ini hebatnya dan perlunya kita ada amalan yang istiqamah kita lakukan, kerana dia akan menguatkan jiwa kita. Walaupun sikit, walaupun kecil, tuan-tuan carilah amalan apa-apa yang tuan-tuan jaga baik-baik. Ada orang amalan dia sikit, amalan tiap-tiap hari sedekah. Sedekah tak banyak pun, tapi dia buat tiap-tiap hari. Amalan yang dia jaga tu, amalan yang dia pelihara tu, walaupun sedikit, pasti akan ada pengaruh kepada jiwa seseorang. Pasti akan ada pengaruh pada jiwa seseorang. Maka kita carilah apakah amalan yang kita jaga dalam hidup ni, selama umur kita ni. Apa amalan yang kita buat, kita memang nak jaga amalan tu, tak pernah tinggal. Lepas tu saya pernah beritahu tuan-tuan, paling kurang tuan-tuan, setiap kali lepas mayang jangan tinggal baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir tu jangan tinggal. Jaga amalan ni. Carilah amalan apa-apa yang kita jaga sebaik-baiknya. Itu apabila suami ini tanya kepada janda Abdullah bin Rawaha tentang kebaikan suami. Isteri itu boleh cerita. Agak-agak kita ni, kalau orang tanya isteri kita, macam mana abang ni kat rumah, agak-agak macam ni isteri tu cakap. Kalau ada orang lain nak tanya isteri kita kan, Kak, saya nak interview ni, macam mana keadaan suami kakak kat rumah, agak-agak macam mana kakak tu nak jawab. Kalau isteri kita tu boleh cerita tentang kebaikan kita, memang betul lah kita buat kebaikan tu, bukan dia temberang. Oh, suami saya begini, kalau kat rumah begini, akhlak dia baik, oh alhamdulillah. Kalau orang yang dekat dengan kita ni boleh senaraikan kebaikan kita, alhamdulillah, kita selamat. Tapi kalau isteri yang ada di rumah kita ni, abang tu jangan main-main. Dekat luar bukan main baik dia dengan kawan dia, tapi kat rumah ni panah baran, hancur gitu. Oh, kat rumah ni bukan main, dia sepak terajang gitu, tapi kat luar bukan main baik. Jangan. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita nak tengok berjaya kita ni, kita cuba beramal, membaiki diri kita, sehingga kan orang yang paling dekat dengan kita pun mengakui kebaikan kita dan merasa rugi kalau kita tak ada. Dia merasa senang dan seronok kerana ada suami yang membimbing dia, ada suami yang boleh jadi panduan. Itu bagus, alhamdulillah. Itu berjaya. Baik, seterusnya tuan-tuan. Seterusnya, selepas ibadah ni kita nak tengok apa? Kita nak tengok keadaan apa ya? Kejujuran Abdullah bin Rawaha ini. Abdullah bin Rawaha ini dilantik oleh Nabi SAW ke Khaybar. Khaybar ni tempat orang-orang Yahudi untuk mengumpul jizyah. Orang Islam kena bayar zakat. Orang Yahudi ini, dia menjadi penduduk Madinah. Keselamatan dia dijaga oleh orang-orang Islam. Maknanya kalau perang, mereka tak perlu perang, tapi orang Islam kena berperang.
Maka sebagai imbalan itu mereka kena bayar jizyah. Maka pergilah Abdullah bin Rawaha ini ke Khaybar untuk mengutip jizyah. Akhirnya pemimpin Yahudi ini beritahu kepada pengikut dia, kamu kumpulkan perhiasan isteri-isteri ini. Dikumpulkanlah. Maka dah kumpul perhiasan-perhiasan ni, dia beri kepada Abdullah bin Rawaha. Pak Abdullah, ini hadiah untuk kamu. Ini hadiah untuk kamu. Ringankanlah kewajipan atas kami. Maknanya jizyah tadi kan, kena kutip-kutip ni, kamu ringankanlah. Jangan ambil penuh. Potong-potong sikit lah, kautin sikit. Ambil penuh. Jadi dia bagi itu sebagai apa tu? Sebagai rasuah. Ini bukan baru berlaku, tuan-tuan. Yahudi punya kerja macam tu lah daripada dulu. Kewajipan yang wajib dia buat, tiba-tiba dia nak kurang, maka dia cari orang-orang yang mampu diperalatkan dengan diberi hadiah berupa rasuah. Akhirnya Abdullah bin Rawaha pun berkata, wahai orang-orang Yahudi, tengok ni, wahai orang-orang Yahudi, demi Allah, sesungguhnya kamu adalah termasuk makhluk Allah yang paling aku benci. Cakap tu kamu. Wahai orang Yahudi, ketahuilah kamu adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Namun kebencian aku kepada kamu tidak mendorong aku untuk melakukan kezaliman terhadap kamu. Itu tengok. Walaupun aku benci dengan kamu ni kerana kamu mensyirikkan Allah, kamu membunuh para rasul, kamu membuat kerosakan, aku benci dengan, tapi kebencian aku tidak membawa aku melakukan kezaliman, penganiayaan kepada kamu. Ingat tuan-tuan, kita tak suka dengan seseorang macam mana sekalipun, kita tidak boleh menzalimi dia. Benda yang kita tak suka, kita kritik. Benda kita tak suka, jangan kita buat fitnah, kita anaya dia, menzalimi. Itu tak boleh. Kamu adalah makhluk Allah yang paling aku benci, wahai Yahudi. Namun kebencian aku kepada kamu tidak menyebabkan aku berlaku zalim kepada kamu. Tidak menyebabkan aku berlaku zalim kepada kamu. Sedangkan rasuah ini adalah sesuatu yang haram. Kata Abdullah bin Rawaha, rasuah ini adalah sesuatu yang haram. Suatu jenayah. Jenayah yang berat. Jenayah yang boleh merosakkan masyarakat ramai. Jenayah yang boleh menyebabkan orang yang melakukan jenayah bertambah berani melakukan jenayah. Ini adalah perbuatan yang haram, kata Abdullah bin Rawaha. Apa kata Yahudi ini? Apa kata Yahudi ini? Yahudi ini kata, bihadza qamatis samai wal ard. Dengan sikap macam inilah akan tegak langit dan bumi. Maksudnya apa? Dengan sikap beginilah akan tertegaknya keadilan di alam ini. Kalau beginilah sikap seorang Muslim, tidak menerima rasuah, dengan sikap begini akan tertegak keadilan. Hebat macam mana pun negara itu, pemimpin itu, tapi kalau rasuah berleluasa menjadi adat di dalam kehidupan sebahagian masyarakat, maka negara itu akan menuju kehancuran. Pasal tu rasuah ini, tuan-tuan, penyakit yang berat. Pasal tu Islam awal-awal lagi mendidik masyarakatnya menjauhkan rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang beri rasuah, orang yang menerima rasuah, dua-dua dalam neraka. Macam tu juga dengan arak tu. Semua berkaitan dengan arak tu, semuanya berdosa. Pasal berat. Baik, macam itulah keadilan, kehebatan Abdullah bin Rawaha. Walaupun disogok dengan harta, namun dia tetap dengan Islam, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis, tuan-tuan. Akhir sekali, tuan-tuan. Akhir sekali adalah syair-syair dia saat untuk dia syahid. Abdullah bin Rawaha merupakan salah seorang pemimpin di dalam peperangan Mu'tah. Peperangan apa?
Mu'tah, bukan muta'ah. Bukan peperangan muta'ah, Mu'tah. Itu terbalik kadang-kadang. Muta'ah tu yang Syiah tu, kahwin muta'ah. Ini Mu'tah. Dekat Jordan tu tak? Nabi SAW melantik 3 orang pemimpin. Yang ini peperangan ni berlaku pada tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah, peperangan menentang Rom. Kerajaan besar, kuasa besar ketika itu Rom. Islam yang dulu tak dikenali, Islam yang dulunya penganutnya tidak diambil hirau oleh penduduk ketika itu, tapi apabila berpegang dengan Islam, beramal dengan ajaran Islam, akhirnya orang Islam dapat berhadapan dengan kuasa besar ketika itu. Maka Nabi lantik 3 orang sahabat. Yang pertama Nabi beritahu, pimpinan kamu yang akan memegang bendera peperangan ini di Mu'tah ini ialah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Sekiranya Zaid bin Harisah ini syahid, maka pemimpin kamu yang seterusnya ialah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kalau Ja'far bin Abi Talib ini juga syahid, maka pemimpin kamu ketika itu ialah Abdullah bin Rawahah. Nabi beritahu. Nabi beritahu. Jadi sebelum nak pergi bergerak daripada Madinah nak menuju ke Mu'tah, maka sahabat-sahabat ni pun berilah ucapan semangat, peluk-peluk sahabat. Nabi pun sama-sama keluar ke sempadan, keluar rumah ke sempadan untuk mengapa ni orang kata nak ni lah, apa orang Melayu cakap orang nak pergi perang kan, kita beri semangat, macam itulah kan. Macam orang nak pergi haji kan, kita datang bagi semangat pada dia. Jadi ketika nak bagi semangat itu, sahabat tengok Abdullah bin Rawahah ini menangis. Orang pun tanya, hai Abdullah bin Rawahah, apa yang membuatkan kamu ini menangis? Pasal nak pergi Mu'tah tu jauh itu. Maka Abdullah bin Rawahah ni beritahu, aku menangis ini bukan kerana aku cinta kepada dunia dan mabuk kepada perhiasan dunia, bukan. Ini pergi perang, tuan-tuan. Perang boleh pergi, balik belum tentu. Aku menangis ini bukan kerana aku cinta kepada dunia dan mabuk kepada perhiasan dunia, akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan salah satu ayat Al-Quran tentang api neraka. Ayat yang dibaca oleh Nabi, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Setiap kamu, tidak ada seorang pun daripada kamu, kata Allah, melainkan akan mendatangi neraka. Ayat tu macam itulah. Setiap kamu akan mendatangi neraka. Maka kata Abdullah bin Rawahah, aku tak tahu bagaimana aku dapat keluar setelah aku memasuki neraka itu. Ini amalannya hebat, perjuangannya hebat, tapi masih lagi takut tentang masa depan dia. Aku tak tahu macam mana aku nak keluar daripada neraka ini. Itulah hebatnya sahabat-sahabat ini. Baik, bila dah masuk peperangan ni, tiga-tiga syahid. Tiga-tiga syahid. Abdullah bin Rawahah pun syahid. Akhirnya ketua pimpinan peperangan Mu'tah itu diambil alih oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid Al-Walid ketika itulah baru jadi pemimpin tentera. Akhirnya beliau dapat menyelamatkan tentera Islam ketika itu. Tentera Islam ketika itu 3,000 orang berhadapan dengan 100,000 orang. Agak-agak apa macam. Ketika tu bila sahabat ni kata, ya, ini ramai ni tentera Islam ni. Mereka pun memberi cadangan, kita tulis surat beritahu kepada Nabi, tentera ni ramai. 3,000 nak berhadapan dengan 100,000. Mana boleh? Kita tulis surat, hantar utusan pada Nabi. Barangkali Nabi kata tak payah perang ke? Tiba-tiba Abdullah bin Rawahah ni beri ucapan, kita berperang bukan kerana jumlah mereka ramai. Kita berperang bukan kerana kita inginkan dunia.
tetapi kita berperang kerana kita inginkan keredaan Allah dan mati syahid. Kata Abdullah bin Rawaha, kita pergi perang ni bukan kerana bilangan musuh tak ramai, bukan. Kita pergi perang ni bukan kerana musuh itu kuat, lemah kita pergi, bukan. Kita pergi berperang kerana menjunjung perintah Allah untuk mencari keredaan dan mati syahid. Akhirnya tiga-tiga ni mati syahid, dan akhirnya Abdul Khalid bin Al-Walid dapat menyelamatkan tentera Islam. Maka digelarlah Khalid Al-Walid Saifullah, pedang Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat dan dapat kita ambil sedikit sebanyak pengajaran. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.